Okey, kita mula dengan tajuk daya gerakan. Kali ni kita akan buat soalan. Kan? Buat soalan juga. Jadi kita panggil dia percutian akhir lah. Jadi kita bincang yang berkaitan dengan, ada beberapa tajuk di sini kan. Oh, silap kan. Ada beberapa tajuk yang ada dalam bab 1, 3, 5 kan. Itu daya paduan, daya bersih, leraian daya, kekenyalan. Tenaga kerja ni tak adalah cikgu buat sebagai ulang kaji saja kan. Sebenarnya 3 bab ni. Okey kan? Okey, kita mula dengan daya bersih ataupun daya paduan. Okey, sebelum tu cikgu nak terang kamu satu yang berkaitan dengan konsep asas daya. Kita tengok dulu soalan ni lah. Kita buat soalan dulu kan. Okey, kita buat soalan SPM 2016 nombor 5. Okey, mari kita baca sesama lah soalan ni kan. Dia kata Rajah 5.1, Rajah ni kan, dia kata ada 2 penunggang mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang tunjukkan dalam masa 3 saat. Jadi ni dalam 3 saat. Jadi kamu rekod nanti 3 saat ni kan. Okey. Dia kata Rajah 5.2 yang bawah ni pula menunjukkan hanya seorang penunggang saja. Memang 2 orang naik tapi hanya seorang penunggang je kayuh. Maksudnya gambar atas ni ada 2 orang kayuh. Gambar yang bawah ni ada seorang saja yang kayuh. Yang ni 3 saat, ini 7 saat. Okey kan? Okey, soalan pertama biasanya soalan kita panggil soalan mengingat lah. Ini soalan standard SPM kan. Soalan ni mengingat maksudnya soalan menghafal dan kita faham lah terus. Jadi soalan pertama dia kata namakan daya yang bertindak antara tayar basikal dan jalan raya. Ni rasa kamu jawab ni. Dan jalan raya, daya. Daya apa tu? Danisha. Daya geseran. Ya, bagus. Jadi kita panggil daya geseran. Daya geseran ni bertindak pada, okey, sekarang ni kita tahu basikal ni bergerak ke kanan. Ni kita panggil daya apa? Daya ke depan lah. Okey kan? Daya geseran arah ni ke mana? Berlawanan. Ya, betul. Lawanan maksudnya ke kiri lah. Ni daya geseran kan. Geseran. Okey. Dan kat sini tulis berat. Berat ni semua adalah daya yang ada pada objek. Macam keseluruhan jisim 2 orang ni dengan basikal, dayanya bertindak pada arah mana? Kalau berat arah ni ke mana? Bawah. Ya, ke bawah. Berat kita tak W, weight. Ini contoh lah kan. Okey, kita tengok sini. Jadi kita tahu sini tadi 3 saat, 7 saat. Ada 2 orang kayuh. Yang ni ada seorang kayuh. Jadi cikgu cadangkan kamu tulislah apa maklumat yang ada ni. Jadi 3 saat ni merujuk pada masa kan. Jadi T dia rendah, T dia tinggi. Kenapa kita baca ni? Supaya kita mudah membandingkan. Okey kan. Jadi kita tengok ada 2 orang kayuh. Untuk gambar atas ni biasanya 2 orang kayuh ni merujuk pada apa ni? Ni 2 orang kayuh. Ini hanya seorang saja yang kayuh. Padam pula ya. Jadi dia merujuk pada apa ni Indonesia? Ini 2 orang kayuh, ini seorang. Dari segi kuantiti fizik. Merujuk pada apa tu? Tahu. Ya? Kuat Tak sikit? tahu. Okey. Bilangan kayuh ni maksudnya kita kata, okey, kita beritahu lah kan. Dia merujuk pada daya. Daya ataupun F. Kita panggil F lah, force. Jadi gambar atas F dia tinggi. Faham kan? Daya kan? Yang bawah tu force dia rendah. Kita asing lah. Kita campur lah ya. Okey. Jadi kita cuba jawab soalan ni. Okey, soalan pertama dia tanya, perhatikan gambar rajah ni. Dia suruh tengok 2 gambar rajah ni. Bandingkan daya yang dikenakan. Okey, sebab ada soalan tanya daya yang dikenakan menyebabkan basikal tu bergerak ke depan. Jadi kamu jawab daya yang dikenakan oleh penunggang basikal. Baru kamu merujuk pada rajah. Kamu jawab yang ni Rajah 5.1. Okey, macam mana? Kita sambung.
tinggi daripada Raja 5.2. Ya, lebih tinggi. Ni soalan ni kita panggil soalan bandingkan gambar ataupun kita panggil soalan menganalisis kan. Dalam SPM soalan ni ada dalam kertas 2. Dia ada dalam 15 markah jumlah soalan ni. Banyak juga kan. Jadi boleh bantu kamu sebab soalan ni pun macam taraf dia sama dengan soalan peperiksaan amali kamu lah. Soalan ni kan. 15 markah untuk kertas 2. Dia ada dalam kertas 2 kan. Soalan panggil menganalisis. Dia ada pada soalan nombor apa? Nombor 5, 6 dan 11. Semuanya wajib jawab. Okey kan? Jadi kamu jawab ni betul. Dia kata daya 5.1 lebih daripada 5.2. Ni markah yang pertama. Okey, yang kedua pula dia kata bandingkan masa yang diambil untuk bergerak pada jarak yang sama. Memang dia gerak jarak sama. Seperti maklumat yang dibagi di muka surat depan. Kalau kamu tengok tadi, dia kata mengayuh basikal dan tiba pada jarak yang sama. Kamu terlupa tadi ya, cikgu dah tunjuk tadi lah. Okey, jadi jarak yang sama. Jadi kita jawab ni, kita kata masa yang diambil untuk bergerak pada jarak yang sama rajah 5.1. Okey, sambung. Lebih rendah daripada 5.2. Okey. Lebih rendah daripada rajah 5.2. Jadi jawab macam itulah. Jadi masa yang diambil 5.1 lebih rendah kan? Ataupun kurang daripada. Kalau kamu tulis lebih besar, lebih kecil, tengoklah kita kena terbalik lah kan. Okey. Itu perkataan dia. Okey, kita pergi pada yang berikutnya, nombor 3. Berdasarkan jawapan, bandingkan pecutan basikal itu. Dia tak beritahu pecutan, kamu kena faham. Pecutan tu maksudnya dia sampai dalam masa yang panjang ke pendek? Pendek. Ya, pendek. Jadi maksudnya atas ni pecutan dia tinggi ke rendah? Yang atas ni? Tinggi. Ni A acceleration tinggi. Yang bawah ni A dia rendah. Tu dia. Jadi kalau nak jawab soalan ni, kita tanya pecutan basikal pada rajah 5.1. Apa dia? Sambung. Lebih tinggi daripada Raja 5.2. Ya, bagus. Pecutan rajah 5.1 lebih daripada 5.2. Lebih tinggi pun boleh jawab gitu kan. Tak ada masalah. Okey, lepas tu kita terus soalan. Biasanya soalan ni dia ada 5 markah. Dia suruh banding tu 3 kali je banding kan. Dan soalan seterusnya dia suruh buat hubungan dan seterusnya hubungan. Kita tengok soalan yang keempat ni kata hubungan di antara daya yang dikenakan dengan pecutan kan. Jadi kita kata apabila daya bertambah, sambung, Pecutan bertambah. ya. Mana kamu nak tengok sini apabila daya bertambah, pecutan bertambah. Kan? Boleh kau jawab jadi apabila daya berkurang, pecutan berkurang. Tapi kalau kamu tulis simbol yang kamu tulis ni, masalah lah. Ini sebagai panduan kamu ya. Kalau simbol ni memang tidak diterima dalam peperiksaan. Ataupun kamu boleh tulis berkadar terus. Tapi cikgu galakkan kamu buat tadi kan. Apabila daya bertambah, pecutan bertambah. Okey kan? Itu tepat sekali yang kamu buat tadi. Okey, ni soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya dia kata C kan. C ni soalan sambungan daripada tadi. Jadi soalan ni membicara tentang formula F sama dengan MA. Betul tak kan? F sama dengan MA. Jadi tanya apabila daya bertambah, pecutan bertambah. Betul? Dan tim adalah mala. Kenapa mala? Basikal dan 2 orang. Sama je. Kan? Jisim sama je. 5.1 pun basikal. Satu basikal yang sama dengan 2 orang. 5.2 pun sama basikal yang sama dengan 2 orang.
Jadi sebab dia tanya hukum fizik yang berdasarkan formula F sama dengan MA. Jadi ini merujuk pada hukum apa? Dia tak kena baca sikit dah ni. Hukum apa tu? Hukum daya. Ya, hukum apa ni? Nama dia. Dapat tak? Tak dapat ke tak dapat ya? Nah. Tak dapat. Okey, apa? Dia adalah hukum Newton yang ke berapa? 2. Ya, kedua. Yang pertama tu inertia kan? Ah. Yang ketiga adalah keseimbangan daya. Ni hukum Newton yang kedua. Jadi kamu jawablah. Hukum Newton yang kedua. Okey, cikgu ada satu tip nak share dengan kamu kan, tentang bagaimana nak tentu hubungan pemboleh ubah dengan formula. Okey, pemboleh ubah dengan formula. Jadi cikgu padam sikit formula ni kan. Okey, contohnya begini kan. Contohlah. Itu tak ada kena-mengena dengan soalan ni sangat kan. Itu contohnya formula kita guna. Step pertama, cikgu cadangkan. Step pertama, tiada pecahan. Jadi formula yang kita guna ni ialah formula F sama dengan MA. Jadi sebelah kiri kita ni, ni sebelah kiri F tu, dan sebelah kanan adalah MA. Jadi kita tengok ada pecahan tak belah kiri dengan kanan? Tak ada. Tak ada. Okey, maksudnya kita dah capai step pertama. Belah kiri tak ada pecahan, belah kanan pun tak ada pecahan. Okey, step kedua, cikgu letakkan, kita kata kiri tu adalah lelaki. Ni cikgu cari ingat Kanan tu adalah perempuan. Jadi kamu letaklah F ni, lelaki perempuan F ni? Lelaki, M ni perempuan. Tapi syarat dia tiada pecahan dulu kan. Tu kena ingat. Jadi lelaki perempuan. Sekarang katakan soalan tanya. Apakah hubungan di antara F dengan A? Kita jawab tadi kan, F dengan A kan. Jadi F ni kita tahu dia lelaki, A ni kita tahu perempuan. Jadi kalau boleh kahwin, berkadar terus. Boleh faham? Jadi lelaki perempuan boleh kahwin kan? Jadi berkadar terus. Okey, cikgu tanya kamu soalan satu lagi. Dia belajar. Apakah hubungan di antara M dan A? Songsang. Ya, sebab M adalah perempuan, A adalah perempuan. Jadi dia berkadar songsang. Ni satu tips lah cikgu nak ajar kamu Okey, dah apa cikgu teruskan Okey. Ada apa soalan boleh stop, cikgu boleh terangkan Okey, soalan seterusnya. D dia kata sini, apakah yang terjadi pada pecutan basikal pada rajah apabila kedua-dua penunggang basikal itu membungkuk ke depan? Dia kata apa jadi pada A? A macam mana apabila penunggang basikal ini membungkukkan dirinya? Jadi pecutan jawapannya ada beberapa. Pecutan bertambah, berkurang ataupun sama. Jawapannya itu jawapannya. Apa jawapannya? Bertambah. Jadi jawapan tepat Jadi jawapan dia adalah pecutan bertambah. Acceleration increase. Okey. Kenapa sebab tu? Apa sebab dia? Sebab rintangan udara berkurang. Ya, bagus. Sebab mengurangkan rintangan udara. Nampak tak? Dah faham Bila rintangan udara berkurang, daya akan bertambah. Itu sebenarnya. Bila daya bertambah, pecutan bertambah. Sebab apa? F sama dengan MA. Nampak? Dia pusing kat situ Okey. Okey, cikgu pergi pada yang seterusnya Seterusnya iaitu cikgu ingat daya bersih. Ini dah habis kot di sini Dari soalan seterusnya cikgu pergi pada asal balik lah. Okey, tadi kita dah bincang soalan ni lah. Soalan ni kita bincang. Okey, kita pergi yang pertama iaitu kita bincang nota dulu Sikit nota. Nota untuk daya bersih. Nota pertama
Tengok nota pertama. Daya bersih dan daya paduan. Okey, sebenarnya untuk mendapatkan daya bersih dengan daya paduan ada dua kaedah. Kan? Kaedah pertama, cikgu panggil plus minus. Ni cikgu punya kaedah lah. Bagi kamu senang faham. Kaedah kedua kita panggil formula. Ada dua kaedah. Okey, cuba tengok daya ni kan. Dia kata daya seimbang. Tak apa, betul seimbang. Daya sebelah kanan ialah 5 Newton. Di sebelah kiri adalah 5 Newton. Ini ada masukkan daya yang seimbang. Betul tak? Ya, seimbang maksudnya daya yang kat sini kan. Daya yang sama. Sama apa tu? Nilai dia kan. Nilai kalau fizik tu panggil apa? Nilai. Sama nilainya. Sama. Ingat tak? Tak ingat kan? Sama. Ya, sama magnitude. Tapi arah yang Berlainan. yang apa? Berlainan. Berlainan tak tepat kan? Dia kena kata bertentangan. Boleh kan? Berlainan ni mungkin dia ni ini ke depan, ini ke belakang. Kamu kata ini ke depan, ini ke atas, itu pun berlainan juga kan. Jadi mesti bertentangan kan. Kalau dia ke kanan, ini ke kiri. Macam tu. Jadi kita anggap daya ni ke kanan 5 Newton, daya ni ke kiri pun 5 Newton. Jadi daya dua ni seimbang sebab 5 Newton, 5 Newton. Boleh kan? Jadi kita guna kaedah plus minus. Plus minus maksudnya kita cari daya bersih. Daya bersih daripada dua daya ni. Jadi bila kita kira daya bersih 5 Newton kanan, 5 Newton kiri, berapa nilai daya bersih ni? Kosong. Ya, bagus. Kosong. Jadi maksudnya daya bersih ni adalah 5 tolak 5. Jadi 5 tolak 5 sama dengan 0 Newton. Jadi kita kata bahawa sistem ini berada dalam keseimbangan. Kenapa? Sebab daya bersih adalah sama dengan sifar. Daya bersih sama sifar maksudnya sistem berada dalam keseimbangan. Daya, kalau soalan tanya apa tu keseimbangan daya, kamu jawab ni je. Daya paduan ataupun daya bersih sama dengan sifar. Okey. Jadi kita ada dua formula kan, dua kaedah. Kaedah pertama kita selesaikan, iaitu kaedah plus minus. Kita dapat kosong, bagus. Dan kaedah kedua kita guna kaedah formula. Formula tak lain tak bukan itu F sama dengan MA. Jadi A-nya kita tak tahu, M-nya kita dah tahu. Jadi kita kata F sama dengan MA. Jadi F dia kita dah tahu sebenarnya. F dia adalah kosong. Kita ambil yang di atas tu, daripada plus minus. Jadi M2A. Jadi A kita dapat kosong. Boleh? Faham? Maksudnya bila berlaku keseimbangan daya, pecutan mesti kosong. Daya bersih mesti kosong. Bukan daya, daya bersih. Kalau kamu kata daya kosong, salah. Daya bersih. Sebab daya tu ni, ni ada nilai ni 5 kan. Daya bersih tu kosong. Okey kan? Okey, untuk kes yang berikutnya, yang kedua, daya yang tidak seimbang, sebaliknya berlaku lah kan. Jadi berapa daya bersih ni? Berapa dah Nisha? 2 kan. 2 ke kanan ke kiri ni? Kiri. Ke kiri. Sebab 7 ni lebih pada 5 kan. Jadi ke kiri. Jadi kita tahu nilai dia adalah 2. Okey, nanti cikgu terang yang ni. Cikgu padam kan. Nanti cikgu terang yang ni pula. Cikgu terlupa terang. Cerita yang ni dulu kan. Okey, 7 tolak 5, 2 Newton. Ke kiri. Okey, jadi daya bersih ni tidak sama dengan kosong. Nampak tak? Bila tak sama dengan kosong, maksudnya daya tidak seimbang. Tidak daya seimbang kan? Okey, itu guna kaedah plus minus, itu kita dapat 2. Bila kita guna formula F sama dengan MA, M sama dengan 2A. 2A sama dengan 2. Jadi A sama dengan 1. Maksudnya di sini, A tidak sama dengan kosong. Dan F
tidak sama dengan kosong. Ini bermaksud daya tidak seimbang. Boleh faham Okey. Jadi tengok sini inilah daya paduan bukan sifar. Bila A tak sama kosong dari dua keadaan. Bila A tak sama kosong, dia adalah keadaan memecut ataupun nyah pecutan. Ataupun nyah pecutan. Panggil deceleration. Ataupun kita kata memecut maksud apa maksud memecut sebenarnya? Apa maksud memecut kepada Anila? Apa maksud memecut? Melaju. Okey, cikgu baca Ya. A memecut. Memecut kita ada A ni ada dua. Positif, negatif. Mana yang memecut? Positif. Ya. Ini kita panggil memecut. Memecut maksudnya laju bertambah. Boleh? Boleh. Yang negatif ni dia panggil apa? Nyah pecut. Ya, nyah pecut. Nyah pecutan lah Okey. Maksudnya laju berkurang. Ini maksud dia. Bila maksud A positif dengan A negatif. Boleh faham? Boleh. Jadi A positif dengan A negatif. Cikgu terang tentang dua keadaan berlaku Jadi ada bila nilai pecutan tu ada, maksudnya daya tidak seimbang. Automatik ingat daya tak seimbang. Okey daya tu ada. Daya bersih tu ada. Maksudnya daya tak seimbang. Itu sebenarnya. Okey, cikgu padam. Tidak terang yang ni. Tadi cikgu lupa nak terang kamu ni tu padam dulu sikit je. Okey Iaitu berkaitan dengan daya seimbang. Kita balik pada daya seimbang Daya seimbang ada dua keadaan gerakan. Dua jenis gerakan. Gerakan iaitu laju mala, rehat. Kalau daya tak seimbang, ada dua jenis gerakan juga. Iaitu memecut dan nyah pecut. Boleh Nyah pecutan. Tu tambah sini lah. Tak tulis pula sini nyah pecutan. Ada dua. Okey, untuk laju mala. Laju mala ni maksudnya laju sama Katakan laju awal dia sama dengan 100 ms negatif 1. U kita U ni laju akhir V simbol dia, berapa nilai dia kamu rasa? Kata laju mala. Berapa V dia? Apa? Ya, kuat sikit. V apa? V laju akhir. U laju awal. Ya, 100 juga. Jadi 100. Dan bila kamu ganti dalam pecutan, formula pecutan, itu A sama dengan V tolak U per T. Masa tak kisahlah masa berapa. Kata kita ambil lah masa T sama dengan 5 lah contoh. Jadi A dapat berapa kamu rasa? Kalau kamu tengok dari data ni, A dapat berapa? Kosong. A kosong. Bila A kosong, tak ada pecutan. Ya, pecutan kosong, daya paduan kosong. Boleh faham? Boleh. Itu laju mala. Bila berlaku ni? Bila kamu naik kapal terbang. Bila kamu naik kapal terbang dan kapal terbang dekat ada atas langit tu, dia akan bawa dengan laju mala. Bila bawa laju mala, kamu rasa betul ke kapal terbang? Rasa macam keadaan normal je. Rasa jalan bilik saja. Maksudnya kapal terbang tu bergerak tapi dengan laju mala. Kamu rasa dalam keadaan seperti biasa. Faham tak juga ni? Faham. Okey Satu lagi keadaan iaitu rehat. Tengok rehat pula Rehat maksudnya laju awal dia adalah rehat, tak bergerak langsung. Maksudnya laju apa? Kosong, laju akhir pun kosong. Jadi bila kamu gantikan dengan dalam persamaan ini, dah tentu A sama dengan kosong. Jadi ada dua pergerakan ingat. Satu ni kamu elok kalau tak tahu hafal laju mala dan rehat. Boleh faham tak ni? Boleh. Senang tak ada masalah. Jadi tahulah kalau daya seimbang, inilah gerakan dia. Kalau daya tak seimbang, inilah gerakan dia. Tu je lah. Yang tahu kalau daya seimbang, A mesti kosong. A mesti kosong. F mesti kosong. Tak seimbang, tak sama dengan kosong.
Tu dia. Okey, kita buat satu lagi, nota lagi, sambung. Ni, okey, cikgu nak tanya kamu sikit lah. Jadi kita ada dua kaedah. Ingat kaedah pertama tadi adalah plus minus dan kaedah kedua adalah formula. Okey, tengok soalan pertama. Kita tengok sini. Jadi dia tak bagi tahulah daya apa-apa yang ada. Kita tengok apa yang ada kat sini. Jadi berapa daya bersih kat sini? A ni. Berapa ni tadi? Danisha? 8. 8. Tak ada bagi tahu kan? Jadi tinggal 8. Lagi satu kalau dia kata permukaan licin. Maksudnya geseran tu kosong. Boleh faham Permukaan licin. Maksudnya geseran kosong. Jadi tengok sini. 8 Newton. Tak boleh kata apalah 8 Newton Jadi guna formula. F sama dengan MA. Jadi 8 sama dengan MA. 8 sama dengan M2. A kita nak cari. Pecutan ni kita nak cari. Jadi tahulah. Ni dapat A sama dengan 4 MS negatif 2. Nampak tak? Ni senang. Ini kaedah plus minus. Ini kaedah formula. Okey. Okey, ini pula. Berapa dia bersih untuk B ni? 20. Okey, 20. Arahnya ke? Kanan. Ke kanan. Bagus. 20. 14 tambah 6. Ni silap ni sama dengan 20 Newton. Okay. Jadi formula dah tentu MA. 20 sama dengan MA kan? 5A. Jadi A sama dengan 4. Faham ke kan? Okey, yang berikutnya ni. Berapa daya bersih ni? 16. Ya, 16. Jadi 16 sama dengan 10A. Jadi A sama dengan 1.6 ms negatif 2. Boleh kan? Boleh. Okey, yang ni pula. Ni, ni banyak sikit dayanya. Ke kanan, ini ke kiri ada, ini pun ada. Jadi berapa daya? Ini geseran lah ni kan. Jadi berapa daya ni sebenarnya? Berapa Danisha? Berapa tu? Yang F sama dengan 5N kat bawah tu apa? Tu daya geseran lah. Arahnya ke kiri. Kamu tak nampak sangat kan? Ke kiri. Oh, kosong kot. Ya, kosong. Betul. Kanan 10, kiri jumlah 10. Jadi dapat kosong. Jadi daya paduan sama dengan kosong. Dan automatik pecutan sama dengan kosong. Betul? Nampak kan? Jadi dalam tiga-tiga ABCD ni mana yang berlaku keseimbangan daya? Yang kosong. Ya, ni. Ini yang keseimbangan daya kan? D ni keseimbangan daya. Yang A, B, C ni adalah daya yang tidak seimbang. Okey, daya yang tidak seimbang. Okey, kamu dah faham. Kita boleh pergi pada soalan SPM lah. Kita buat soalan SPM 2000. Jangan juga nak tanda dulu. Aku lupa. Ni nota. Okey, kita buat soalan SPM seterusnya. Soalan SPM 2008 nombor 5. Soalan masih relevan dengan kamu. Okey. Jadi kita tengok soalan ni. Dia kata sini, dia kata Raja menunjukkan dua orang lelaki sedang menolak sebuah kotak yang besar. Okey Selepas beberapa ketika kotak itu masih berada dalam keadaan pegun. Jadi apa ayat penting kat sini kamu nampak? Pegun. Ya, bagus. Pegun. Okey, dah. Yang berikutnya pula. Raja 5.2 menunjukkan sebuah kapal terbang bergerak dengan hal laju seragam pada satu ketinggian tetap. Jadi apa perkataan yang nampak cantik kat sini? Yang kamu rasa nak cerita? Hal laju seragam. Bagus, hal laju seragam. Jadi kita tahu pegun dengan hal laju seragam ni ada menunjukkan bahawa apa? Menunjukkan apa? Sistem ni berada dalam keadaan seimbang atau tidak seimbang? Seimbang. Ya, bagus. Jadi sistem ni berada dalam keseimbangan daya. Bila keseimbangan daya, daya bersih sama dengan kosong. Kosong, pecutan sama dengan Kosong. Ini idea kamu ingat idea ni Okey.
Jadi kita pergi pada soalan. Yang ini penting kamu tahu, ada perkataan pegun dengan halaju seragam. Okey, dia kata berdasarkan situasi, okey, nyatakan kesamaan tentang magnitude daya F1, F2, F3, F4. Dia minta daya lah. Jadi kita tengok jawab pun ikut gambar kan. Kalau gambar 5.1 kita kata daya apa? Apa sama tak daya ni? F1 dengan F2 ni. Apa dia? Okey, untuk soalan ni dia kata nyatakan kesamaan magnitude daya F1, F2, F3, F4. Kalau F1 dengan F2 ni macam mana? Dia sama ke tak sama? Sama. Sama. Jadi boleh F1 sama dengan F2. Boleh Okey, F3 Boleh. dengan F4 macam mana pula? Sama ke tak sama? Tak. Tak. Maksudnya tak seimbang daya lah. Sama. Sama. Sebab dia berkaitan halaju seragam. Ini selalu pelajar confuse. Bila halaju seragam, dia kata tak sama. Dia kata, cikgu tak sama lah sebab roket ni bergerak ke kiri. Macam mana pula sama? Mesti daya ni lebih daripada sini. Tak ada. Bila dia bergerak dengan halaju seragam, daya F4 sama dengan F3. Itu kena tahu. Itu satu perkara yang kamu kena tahu. Faham Boleh tak? Boleh. Boleh Okey, jadi magnitude. Tengok sini uniform dia sebelah balang. Dia letak ni. Ni letak force equilibrium. Jadi kita kata magnitude dia adalah sama. Kalau kamu jawab macam ni pun boleh lah. F1 sama dengan F2 dan F3 sama dengan F4. Ini pun boleh. Jadi arahnya macam mana? Jawab arahnya. Arah macam mana arah? F3 ke kiri, F4 ke kanan. Jadi jawab apa ni? Ke kiri. F1 ke kanan, F2 ke kiri. Jadi kita jawab apa ni? Kita jawab tu nak tulis sini. Arah yang bertentangan. Ya, bagus. Arah yang bertentangan. Jadi kena faham sikit soalan ni tapi jawapan yang ni memang tulis bertentangan. Yang ni kamu boleh jawab yang ni ataupun kamu boleh jawab mana-mana dua-dua ni. Tu. Dilonggarkan sikit sebab soalan dia macam ni Okey, kita teruskan lagi soalan ni. Tuan, F3 sampai F4. Okey. Kita pergi soalan ni Dia kata, berapakah daya bersih bagi kedua-dua situasi tersebut? Gambar tadi. Dah jawab tadi. Apa jawapan dia? Kosong. Ya, kosong. Daya bersih sama dengan kosong. Okey. Soalan seterusnya dia kata, berdasarkan jawapan, namakan konsep fizik yang terlibat. Konsep fizik yang terlibat. Apa konsep fizik yang terlibat ni? Bila daya bersih sama dengan kosong. Apa dia? Bila F sama dengan kosong, maksudnya pecutan sama kosong. Apa konsep fizik yang terlibat ni? Ingat tak? Kamu jawab apa? Tajuk apa ni? Tak ingat. Okey, kamu dah lupa Kalau F sama kosong, A sama kosong. Kalau F tak sama kosong, kita panggil apa? F tak sama kosong, A tak sama kosong. Kita panggil apa ni? Ingat tadi tak? Lupa tak? Pecutan. Okey, dia tunjuk kamu mungkin dia dah jauh sangat benda tu Tak dekat tak? Tak dekat dia tunjuk kamu sikit. Dia lah jauh sangat, tak apalah. Kita bincang lah tak apa, yang ni cuba teranglah. Ini maksudnya daya berada dalam apa? Keseimbangan. Boleh? Boleh. Daya berada dalam keseimbangan. Yang ni daya berada dalam bukan keseimbangan. Itu kamu kena ingat. Itu panggil konsep fizik. Konsep fizik ni. Boleh faham Boleh. Okey, soalan seterusnya. Dia kata sebuah kapal terbang lain punya kapal terbang mempunyai F3 lebih besar daripada F4. Okey, tengok gambar balik lah macam tu Maksudnya F3 ni lebih besar daripada F4. Mustahil lah kalau F4 lebih besar daripada F3 kapal terbang. Mesti F3 lebih besar daripada F4. Betul Dia tanya macam tu. Terangkan jenis pergerakan kapal terbang itu. Jadi apa yang pergerakan kapal terbang tu?
Ke kiri. Ke kiri tu arah, kurang tepat. Kalau pergerakan apa? Kalau kamu jumpa ada perkataan dari pergerakan, gerakan, kamu akan jawab beberapa benda kan. Dia jawapan pegun, boleh. Laju mala, boleh. Pecutan, ataupun laju bertambah, ataupun nyah pecutan, kan. Laju berkurang. Jadi itu je jawapan je untuk bila tanya gerakan. Terangkan pergerakan. Ini je kamu jawab. Jadi apa jawapan dia? Laju malam. Tapi dia kata F3 lebih besar daripada F4 kan? Oh. 3 lebih besar daripada Laju bertambah. Ya, laju bertambah. Ataupun kamu boleh kata objek sedang memecut. Boleh? Boleh. Laju bertambah ataupun pecutan. Okey kan? Terangkan jawapan anda. Kenapa kamu kata dia laju bertambah? Kamu boleh jawab tadi. Tadi F yang ni. Yang ini ialah F3 sama dengan F4. Betul tak? Tapi untuk yang B1 ni, F3 lebih besar daripada F4. Jadi maksudnya apa ni? Terangkan jawapan anda. Apa jawapan yang nak terang kat sini? Mungkin kamu tak faham soalan sangat lah kot dekat sini Apa yang dia terus terang ni? Dia suruh terang konsep. Konsep apa ni? Apa konsep yang nak terang kat sini? Tadi yang ni daya dalam keseimbangan. Yang ni apa Daya jawapan dia? seimbang. Ya, daya tidak seimbang. Kan? Ataupun terdapat daya. Kan? Kamu tulis daya yang tidak seimbang. Dia kata kamu tulis sini kan. Daya ni, daya terdapat daya. Dua markah. Daya tidak seimbang. Boleh kan? Itu dia. Okey, boleh Ada soalan nak tanya lagi? Cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, cikgu teruskan lagi soalan kita buat soalan ni. Kita ajar sikit, kita buat soalan. Itu cara cikgu ajar kan. Okey, kita pergi pada, kita dah buat soalan tadi. Yang gambar yang ni. Yang ni kita dah buat. Kita buat soalan seterusnya. Soalan ni SPM 2015 nombor 2. Nombor 2 kan. Kita tengok sama Okey, soalan dia. Tengok sini Raja 2 menunjukkan daya-daya yang bertindak pada sebuah kereta yang sedang bergerak. Daya-daya yang ada ni ada dua lah. Daya rintangan ke belakang Daya tujahan enjin. Nama tujahan enjin ke kanan lah. Okey kan. Dan jisim dibagi 1000 kg. Jisim dibagi 1000 kg ni. Jadi soalan A dia tak apakah dimaksud dengan daya seimbang. Ni kita jawab dia bincang dia. Apa maksud daya seimbang? Tak ada pecutan. Tak ada pecutan lagi. Yang paling tepat. Daya paduan. Sifat. Sama dengan. Ya, jawapan tu. Daya paduan sama dengan sifat. Dengar. Adalah sifat. Itu jawapan dia. Daya paduan adalah sifat. Okey, yang berikutnya. Tadi, okey, dia kata apabila tujuan enjin 5000 Newton. Kereta tu bergerak dengan kelajuan seragam. Okey, bila dia kata kelajuan ni 5000 Newton. 500 lah. Gila 5 je. Lari pula 5000 Newton. Kereta tu bergerak dengan laju seragam. Apa maklumat yang kamu kena perlu garis kat sini? Kelajuan seragam. Okey, kelajuan seragam. Kelajuan seragam ni maksudnya apa? Dia daya seimbang ke tidak seimbang? Seimbang. Seimbang. Jadi kalau daya ni tujuan enjin 5000 Newton, daya rintangan ni berapa rasanya? Berapa nilai dia? Rintangan ni. Daya rintangan. Berapa nilai dia? 5000 kot. Ya, 5000. Jangan kot dia tepat 5000 juga. Sebab apa? Sama. Bila sama barulah kamu dapat daya paduan tu. Apa tak?
Mari dapat ni kan. Jadi ada maklumat dekat sini yang kamu kena berhati-hati kan. Okey. Jadi soalan tanya, nyatakan daya paduan yang bertindak ke atas kereta itu. Jawapannya? Sifar. Sifar. Nampak tak? Sifar. Nampak? Ni macam perangkap aku. Cikgu berapa banyak sifar ni? Sifar. Tak apa. Ikutlah soalan yang tanya kita jawab lah kan. Okey. Soalan kedua. Berapakah daya rintangan yang bertindak atas kereta itu? Dah jawab dah tadi. Berapa? 5,000. 5,000. Jawab 5,000. 5,000 ke kanan, 5,000 ke kiri. Okey kan? Tu dia. Jadi jawab 5,000. Sebab dia tanya daya rintangan. Okey. Soalan seterusnya. Ada buat situasi kan? Apabila daya tujuan bertambah. Tadi 5,000 sekarang jadi 9,000. Jadi 9,000. Jadi 5,000 jadi 9,000 kan? Okey. Kita tahu daya rintangan tadi 5,000 kan? Dia tak bagi tahu dia berubah pun. Kan? Okey, dia kata kereta itu memecut. Okey, bila memecut daya bersih ada. Faham kan? Daya paduan tu ada. Okey kan? Berapa daya paduan dia? 4,000. Ya, 4,000. Jadi kita tahu 9,000 tolak 5,000. Ini kita panggil kaedah plus minus. Ingat tak tadi kan? Soalan tanya, hitungkan pecutan kereta itu. Jadi daya F ni M kan? Sama dengan MA. M berapa? Lupa dah ya? 1,000 kot. Tadi dia tulis. Baik tengok balik. M tadi, dia tulis 1,000. Kan? M tadi 1,000. M 1,000. Jadi kita letak MA. 1,000 A. Jadi 4,000 1,000 A. Jadi A sama apa? 4 MS. MS sambung negatif 2. Jadi apa dapat markah 2 ni? Pertama kamu gantikan betul jawapan yang betul dengan unit. Itu maksud dia. Boleh faham Ya. Senang kan? Ni soalan-soalan SPM yang ni lah. Contoh ni cikgu. Okey kan? Okey, cikgu ingat kita pergi pada soalan lagi satu lagi lah Soalan seterusnya. Soalan ni okey lah. Okey kan? Tutup dulu. Jadi kita dah selesai soalan tadi. Soalan kereta. Kita buat lagi satu soalan. Semua soalan SPM tu buat soalan trial ni pun kita akan buat Nanti dekat SPM kita akan buat banyak lagi soalan Lambat lagi lah tu Kita buat soalan ni. SPM 2014. Okey, SPM 2014 nombor 4. Tu dia soalan dia. Ni ada lain sikit lah tapi tak boleh kita baca sama dia kata Raja menunjukkan kotak 50 kg. Ada bagi jisim kotak ni Dan seorang lelaki dengan daya 300 Newton. Kotak itu bergerak dengan hal laju seragam. Jadi kita tahu jisim dia, kita letak sini lah 50 kg. Lelaki ni tolak lah Jadi kita anggap dia tolak dengan daya ke kanan lah. 300 Newton. Okey, ada perkataan apa kita nak garis? Hal laju seragam. Ya, hal laju seragam. Jadi bila dia tolak ke depan, ada satu daya yang bertindak menentang pergerakan. Daya apa ni? Rintangan. Geseran. Ya, geseran. Jadi geseran tu berapa nilai dia? 300. Ya, 300 sebab dia kata hal laju seragam. Kita tahu Okey, soalan pertama dia tanya apakah maksud daya. Ni soalan maksud daya ni dia dalam bentuk yang lain lah. Daya ni balik pada kamu belajar masa kamu UPSR dulu. Daya ialah satu kuanti fizik yang boleh apa? Ingat tak? Masa UPSR ni kata apa? Daya tu apa? Satu kuanti fizik yang boleh menarik, menolak
mengubah arah, mengubah bentuk, semua tu. Jadi kamu jawab berkaitan dengan tu saja. Sebab soalan terlalu umum. Dia kata apa kemasukan daya? Jadi tarik atau tolak. Kamu jawab mana-mana satu. Tarik ke tolak ke, dah dapat markah. Boleh? Ni masa kamu UPSR jawab macam ni kan. Sama je lah. Okey, B. Berapakah daya geseran bidang kotak itu? Dah kamu dah jawab dah. Berapa tu? 300. Ya, 300. Daya geseran pun 300. Dia kata daya seimbang 300 Newton. Pandang sikit lah Okey, dia kata ini. Lakarkan graf sesaran masa dalam kotak dalam rajah 4.2. Ni. Graf sesaran masa. Ni bab daya gerakan satu lah tapi dia tanyalah. Jadi kamu tahu jenis gerakan dia apa tadi? Gerakan dia adalah hal laju seragam. Okey. Hal laju seragam. Okey, sekarang cikgu tanya kamu. Untuk graf sesaran masa, paksi Y dia adalah sesaran. Okey. Paksi X dia adalah masa. Boleh? Kita nak tahu graf bentuk macam mana. Adakah garis lurus? Adakah dia melengkung? Adakah dia kecerunan? Okey. Adakah dia positif macam ni? Adakah dia macam ini, kecerunan negatif, kan? Adakah dia macam ini? Kita tak tahu macam mana bentuk dia. Tapi kita tahu maklumat sini adalah hal laju seragam. Faham tak? Faham. Laju seragam. Okey, untuk graf ini kita ketahui kita tahu unit untuk graf paksi Y ialah meter, paksi X ialah saat. Jadi kamu tahu tak tentang satu lagi dalam matematik kita ada kecerunan. Ingat tak formula kecerunan? Ingat tak? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ya, bagus. Okey, dalam konsep ni kita ada unit. Kita guna kecerunan, kita kata unit kecerunan. Unit kecerunan ialah sama juga. Unit Y per unit X. Betul tak? Jadi unit Y ialah apa? Sesaran. Ya, apa unit dia? M. Meter lah. Okey. Masa? Saat. Kita dapat MS negatif 1. Betul tak? Betul. Bila kamu dapat MS 1 ni, kamu kenal. Unit ni kenal lah. Ini adalah unit untuk apa? Kecerunan. Betul, unit kecerunan. MS 1 siapa pakai? Hal laju. Ya, hal laju. Bila kamu tahu hal laju, ada perkataan sini, hal laju seragam. Ingat tadi? Hal laju seragam Okey, dalam fizik, bila graf tu dalam garis lurus, okey. Kalau graf tu garis lurus, ini bermaksud kecerunan mala. Faham? Ni kamu kena ingat. Di sinilah. Garis lurus maksudnya kecerunan mala. Jadi kita tahu graf ni mesti garis lurus. Sebab kecerunan mala. Boleh Jadi kita nak lukis dia, kita nak tengok graf kecerunan macam mana. Kalau macam ni boleh tak? Tak boleh. Garis lurus. Boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab dia bergerak. Ya, tak tepat tu. Sebab ni kecerunan dia adalah kosong. Kosong. Faham? Kosong. Kata hal laju mala, maksudnya ada nilai. Mungkin 10 je kan? 10, 10, 10. Tapi yang ni kecerunan kosong maksudnya dia tak bergerak. Faham? Jadi salah. Jadi yang ni tak boleh. Okey kan? Jawapan yang boleh sebenarnya dia beritahu lah. Ini. Boleh ke ni? Tak boleh. Tak boleh. Sebab garis lurus betul. Kecerunan mala. Tapi dia bergerak dengan kita kata kecerunan dia negatif kan? Kecerunan dia negatif. Negatif maksudnya dia bergerak dengan hal laju yang
pada arah yang bertentangan. Itu sebenarnya. Yang paling tepat sekali ni lah. Dia beritahu kamu lah ni jawapan dia lah kan. Iaitu graf dia itu tadi ni semua cikgu cerita tadi lah. Garis lurus maksudnya ni. Jawapan dia itu kecerunan mala. Ni mala. Boleh kan? Dia adalah kecerunan positif. Kecerunan mala dan positif. Faham ke? Faham? Okey, faham tak apa kan? Okey, kita teruskan hal laju mala constant velocity. Tu dia semua. Okey, tak ada apa masalah. Cikgu boleh tukar slide lain? Boleh kan? Okey, slide lain kan? Okey, soalan tadi. Tadi dia kata dia tolak tadi dengan 300. 300 Newton. Kita tahu geseran pun 300 Newton. Jisim dia berapa tadi? Tengok je. Jisim dia 50. Jisim dia 50 kg. Okey, sekarang tengok soalan. Dia kata, daya tolakan kotak bertambah menjadi 350 Newton. Sekarang daya kotak ni telah bertambah jadi 350 Newton. Okay, kan? Soalan pertama tanya, hitungkan daya paduan bertindak atas kotak. Berapa daya paduan ni? 50. Ya, 50. 350 tolak 300. Kan? 350 tolak 300. Jadi kita dapat 50. 50 Newton. Pecutan berapa? 1. Ya, 50 sama dengan 50. Ni 50 A. Kan? Jadi dapat A sama dengan 1 unit. Unitnya apa? Meter MS negatif 2. Ya, bagus. Meter MS negatif 2. Okey, boleh faham dah ni? Boleh? Boleh. Alhamdulillah kita inilah. Kita pergi pada soalan yang lain pula kan. Jadi kita dah selesai ini. Okey, cikgu pergi pada soalan nanti. Kita ada masa kita bincang soalan 2 ni lah. Kita bincang soalan MRSM dulu sikit ni kan. Sebab soalan ni soalan terakhir lah kan. Okey. Okey, kata 2 MRSM. Kan. Soalan ni. Kita baca soalan. Raja menunjukkan seekor monyet di atas pokok. Berat monyet lah 200 Newton. Jadi kita lukislah beratnya ke bawah 200 Newton kan. Ke bawah 200 Newton. Dia kata apakah dimasukkan dengan berat? Tadi kita tanya daya, sekarang berat pula. Berat dia ada formula kan. Formula berat tahu tak? Formula. W sama dengan mg. mg kan. W sama dengan mg. Okay. Kamu dah jawab juga kan. Hasil darab jisim dengan pecutan graviti. Kalau kamu nak jawab lah. Ataupun kamu boleh jawab macam ni kan. Daya tarikan graviti yang bertindak ke atas objek. Ini pun boleh. Kalau cikgu suruh jawabnya ni. Yang macam skema ni kan. Kalau kamu nak jawab bentuk formula pun boleh. Kan? Hasil darab jisim dengan pecutan graviti. Itu pun boleh. Kalau kamu dah pening sangat lah. Dia tak ingat, tak hafal ni ke, lupa dah kan. Okey, soalan seterusnya. Lukiskan dan labelkan dua daya yang bertindak ke atas monyet. Dan tentu daya pertama ialah berat. Ni berat, dayanya ke bawah. Lagi tu daya apa? Berat ke bawah. Lagi tu daya ke atas. Dia kata itu apa? Normal. Ya, normal. Jadi kita panggil yang atas tu normal. Dia suruh label. Dah. Normal. Daya tidak balas normal. Yang bawah berat. Jadi sama tak daya ni? Sama. Sama sekiranya monyet ni berada dalam keadaan dua keadaan ingat. Pegun, hal laju seragam. Itu you ingat Biasanya pegun lah monyet ni kan. Okey, C. Apakah daya bersih yang bertindak ke atas monyet tersebut? Berapa daya bersih dia? Berapa tu? Berapa daya bersih? Daya bersih dia tu. Lupa dah ke?
Ada daya bersih. Daya Ya. bersih bukan Daya yang paduan. Daya paduan sama lah. Berapa oh, ke daya oh, paduan? Apa? kosong. Kosong. Daya bersih daya paduan sama je. Oh, Okey. okay. Beri alasan kamu kenapa kamu kata kosong? Sebab seimbang. Seimbang. Keseimbangan daya kan. Okey, kosong. Oh, tak bagi alasan lah kat sini. Kamu boleh kata sebab berlaku keseimbangan daya ataupun daya tidak balas normal sama dengan berat. Kamu jawab macam tu boleh Itu dia. Kamu kata keseimbangan daya ataupun kamu kata daya tidak balas normal sama dengan berat. Itu pun boleh jawab. Faham ke? Okey kan? Faham? Okay, kan? Okey, ni pula. Raja menunjukkan monyet tersebut bergayut pada atas tali. Tali ni pula. Tentukan tegangan T ke atas tali tersebut. Tentukan tegangan tali. Tali ke tegangan tali. Itu tentukan. Jadi berat monyet ni berapa? Cuba tengok balik. Jumpa tak? Berat monyet tadi adalah 200 Newton. Okey, sekarang monyet bergayut dekat tali. Jadi berapa tegangan tali? Tegangan tali arah di mana? Ke atas ke bawah? Ke atas. Ya, ni tegangan tali ke atas. Dan berat monyet adalah 200 Newton. Jadi cikgu nak tanya kamu. Dia kata dia pegang tali. Jadi sama tak daya tegangan tali dengan berat ni? Sama. Sama. Melainkan kalau tali tu putus lah. Kalau tali tak putus, dia tak sebut tali putus kan? Jadi kita kata tegangan tali sama dengan 200. Padam sikit lah. Cantik sikit lah. Okey, tegangan tali dan berat. Berat tegangan tali. Jadi berat sama dengan tegangan tali. Jadi tegangan tali pun sama dengan 200. Okey, boleh Okey tak? Boleh. Okey, nanti insya-Allah minggu depan kita sambung lah. Kita sambung lagi. Kalau ada kesempatan kita sambung lagi buat soalan tu. Ataupun kita pergi pada leraian daya ke apa Okey, cikgu ingat setakat ni saja dah cikgu. Okey Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ada rakaman boleh tengok nanti Okey, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okey, sama.